Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fathia binti Muhammad Akhiruddin. Nombor metrik A173643 akan membentangkan tajuk pembahagian air. Okey, seperti mana yang kita tahu, air merupakan salah satu daripada alat istinja yang utama digunakan untuk bersuci. Namun begitu, tidak semua jenis air dapat digunakan untuk bersuci walaupun pada zahirnya dilihat air itu suci. Okey, kita akan membincangkan tentang jenis-jenis air. Okey, berapakah bahagian air? Menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i, air terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, suci dan boleh menyucikan. Yang kedua, suci tetapi makruh menggunakannya. Ketiga, suci tetapi tidak boleh menyucikan. Keempat, bernajis. Ada pendapat lain dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 1 karangan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan bahawa air terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, air yang menyucikan. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga, air mutanajis, iaitu air yang menjadi najis. Bahagian pertama, suci dan boleh menyucikan. Air yang dikategorikan ke dalam bahagian pertama iaitu suci dan boleh menyucikan ialah air mutlak. Air mutlak merupakan air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Walaupun air sudah berubah disebabkan lama terbiar, disebabkan tanah, lumut dan tempat bertakung atau tempat mengalirnya mengandungi belerang, air tersebut masih dipanggil sebagai air mutlak. Hal ini kerana air itu sukar untuk dielakkan daripada perkara-perkara tersebut. Dalil hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kesucian air mutlak daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang badui berdiri lalu terkencing di dalam masjid. Kemudian para sahabat pergi mencegahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia dan curahkanlah di atas air kencingnya setimba air. Sesungguhnya kamu disuruh untuk mempermudahkan, bukan menyusahkan. Contoh yang dikategorikan sebagai air mutlak ada 7. Yang pertama, air embun, air hujan, air salji, air perigi, air sungai, air laut dan air mata air. Namun begitu, air paip juga dianggap sebagai air mutlak kerana bersumberkan satu daripada 7 sumber di atas. Terdapat perbezaan pendapat daripada ulama-ulama berdasarkan mazhab-mazhab mereka itu sendiri. Ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat sekiranya air bercampur dengan sesuatu yang suci dan tidak berubah warna, rasa atau bau, tetap dikira sebagai air yang suci dan menyucikan. Sekiranya berubah salah satu daripada sifat air tersebut, maka air menjadi suci tetapi tidak menyucikan. Dan bagi ulama Hanafi, air yang suci digelar sebagai air yang menyucikan selagi tidak dimasak atau terkurang daripada sifat-sifat bagi air tersebut. Bahagian yang kedua, suci tetapi makruh menggunakannya. Air yang dikategorikan ke dalam bahagian 2 iaitu air yang suci tetapi makruh digunakan adalah air musyammas. Air musyammas merupakan air yang panas yang terdedah kepada cahaya matahari pada negeri-negeri yang beriklim panas yang boleh mendatangkan karat seperti di dalam besi dan dalam tin. Air yang suci tetapi makruh digunakan pada tubuh badan tetapi bukan pada pakaian. Hadis Rasulullah SAW daripada Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian wahai Aisyah, sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak. Riwayat Baihaqi. Syarat air musyammas. Yang pertama, terjemur di negara atau tempat yang sangat panas. Contoh Sudan, Timur Tengah, India atau Pakistan. Yang kedua, air yang ditakung dalam bekas yang ditempa selain emas atau perak seperti besi, kuprum dan aluminium. Yang ketiga, boleh memberi mudarat apabila terkena pada kulit atau badan yang boleh menyebabkan penyakit kulit seperti penyakit sopak dan penyakit kusta.
Cara untuk mengembalikannya kepada air mutlak, air tersebut perlu disejukkan serta diheningkan beberapa hari. Sekiranya karat yang nyata, air tersebut makruh untuk digunakan. Bahagian yang ketiga, suci tetapi tidak boleh menyucikan. Dalam bahagian ini disebut qayyad. Qayyad terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama qayyad musfaq dan qayyad lazim. Qayyad musfaq ialah qayyad yang bercerai, iaitu tidak lazim bagi air. Hukum seperti air mutlak boleh digunakan untuk bersuci buat pertama kali. Contoh air hujan dan air perigi. Yang kedua, qayyad lazim. Qayyad lazim adalah qayyad yang tidak bercerai hingga menjadikannya berbeza langsung daripada air mutlak. Digelar sebagai al-ma'ul mutaghayyir, iaitu air yang berlainan. Contohnya air mawar, kopi, madu. Namun begitu, kedua-dua qayyad dinamakan dengan nama yang tersendiri. Yang pertama, qayyad musfaq dinamakan sebagai air mustakmal dan qayyad lazim dinamakan sebagai air muqayyad. Okey, yang pertama, air mustakmal. Air mustakmal merupakan air yang suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan yang lain. Air jenis ini boleh diminum tetapi tidak sah untuk menyucikan sesuatu. Sukatan air adalah sedikit, iaitu kurang dari 2 kolah. Air mustakmal pada mengangkat hadas ialah basuhan kali pertama pada mandi atau wuduk yang wajib serta telah bercerai daripada anggota wuduk. Dari segi menghilangkan najis, sekiranya air tidak berubah dan tidak berkurang, ia dikenali sebagai air mustakmal. Dalil yang menunjukkan kesucian air mustakmal. Hadis Rasulullah SAW daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang bermaksud, Rasulullah SAW datang mengunjungi aku, sedangkan ketika itu aku sakit sehingga aku tidak sedar. Maka baginda mengambil wuduk dan menyiram atasku air lebihan wuduknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil sujud tidak boleh digunakan untuk bersuci daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, janganlah seseorang kamu mandi dalam air yang tetap tidak mengalir sedangkan dia berada dalam keadaan berjunub. Lalu Abu Hurairah ditanya, bagaimana sepatutnya dia lakukan wahai Abu Hurairah? Lalu dia menjawab, mengambilnya satu persatu. Hadis riwayat Muslim. Perbahasan ulama. Dalam mazhab Hanafi, ulama menyatakan bahawa air mustakmal ialah air yang menyentuh badan serta boleh menghilangkan najis dari pakaian dan tubuh badan tetapi tidak menyucikan. Hukum mandi dengan air tersebut adalah tidak sah. Dalam mazhab Maliki, ulama menyatakan air mustakmal merupakan air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu berwuduk atau mandi, dan untuk menghilangkan najis. Air yang sama ada menitis jatuh dari anggota yang melekat padanya atau terpisah sedikit darinya. Dalam mazhab Hambali, ulama berpendapat bahawa air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau air siraman yang ketujuh dalam menghilangkan najis dan masih tidak berubah salah satu daripada sifatnya. Air tidak menjadi mustakmal kecuali apabila terpisah dari tempat yang digunakannya. Dimaafkan sekiranya sedikit air mustakmal bercampur dengan air yang lain. Yang kedua, air muqayyad. Air muqayyad juga merupakan air yang suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan yang lain. Air muqayyad bermaksud air yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci yang mengubah salah satu sifat air, iaitu warna, rasa, bau. Sebagai contoh, air kopi dan air teh. Bahagian yang keempat, bernajis. Air mutanajis. Air mutanajis ialah air yang telah terjatuh najis ke dalamnya sehingga berubah warna, bau atau rasa dengan syarat tertentu. Okey, yang pertama air yang banyak. Air yang banyak adalah air 2 kolah atau lebih. Air ini bukan air mutanajis dengan sebab jatuhnya najis ke dalamnya, namun ia menjadi najis jika najis yang jatuh itu mengubah salah satu daripada sifatnya, iaitu warna, bau atau rasa. Air yang sedikit. Air yang sedikit adalah air yang kurang daripada 2 kolah.
Air ini akan menjadi air mutanajis dengan sebab jatuh najis walaupun najis itu sedikit dan tidak mengubah apa-apa dari sifatnya seperti warna, bau atau rasa. Terdapat perbezaan pendapat mazhab tentang kadar air sama ada banyak ataupun sedikit. Okey, bagi ulama dalam mazhab Hanafi, mereka menyatakan bahawa air yang banyak adalah apabila dikocakkan di salah satu bahagian, tidak berkocak bahagian yang lain. Kalau air yang sedikit, kurang daripada ukuran 4 persegi 10 kali 10 hasta biasa. Okey, bagi ulama dalam mazhab Maliki, tidak ditetapkan kadar banyak atau sikit air tersebut. Sekiranya masuk najis walaupun setitik dan tidak berubah sifatnya, maka hukumnya makruh digunakan untuk mengangkat hadas serta menghilangkan najis. Bagi ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, mereka menyatakan air banyak merupakan air yang lebih atau cukup 2 kolah, dikira suci dan menyucikan apabila terjatuh najis ke dalamnya serta tidak mengubah apa-apa sifatnya. Air yang sedikit adalah air yang kurang daripada 2 kolah. Okey, seterusnya contoh yang tidak dikira air mutanajis. Kadang-kala ada najis yang terkena pada tubuh dan sesuatu tempat yang sukar dikesan atau sukar dielakkan. Jenis najis seumpama ini dengan beberapa syarat tertentu dimaafkan sehingga ibadah boleh dilakukan tanpa membersihkannya terlebih dahulu. Antara jenis najis yang dimaafkan termasuklah najis yang halus dan sedikit serta sukar dilihat, darah, nanah dan muntah yang sedikit dan tidak mengalir, bangkai binatang yang tidak berdarah, darah dan nanah yang keluar daripada luka pada tubuh badan sendiri walaupun banyak, najis binatang melata, najis ikan di dalam air, najis burung yang terkena pada pakaian di tempat-tempat umum, dan yang terakhir adalah darah yang ada di dalam daging yang sudah siap dilapah dan dipotong. Okey, seterusnya takrif 2 kolah. Ulama meletakkan takrif 2 kolah ni kepada 3 segi, iaitu yang pertama dari segi timbangan sebanyak 195.113 kg. Yang kedua dari segi ukuran tin 10 tin, tetapi ada pendapat yang mengatakan 15 tin bersamaan dengan 2 kolah iaitu 230 liter ataupun 270 liter air. Yang ketiga dari segi ukuran. Yang pertama segi 4. 1/4 hasta panjang, lebar dan dalam berdasarkan hasta yang sederhana. Bekas bulat 2 hasta dalam dan 1 hasta lebar. Menurut Majlis Ta'alim Nurul Zolam, ukuran 2 kolah berdasarkan pendapat ijma' ulama bagi segi 4 tepat dan tangki bulat adalah 230 liter atau 50 galen air. Kesimpulannya, air dapat dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu air yang suci lagi menyucikan, air yang suci tetapi makruh digunakan, air yang suci tetapi tidak boleh digunakan, dan air yang bernajis. Air musyammas merupakan antara jenis air yang terdapat di kawasan atau tempat yang tertentu sahaja iaitu di kawasan yang beriklim panas. Ulama-ulama dalam pelbagai mazhab turut mengemukakan pandangan mereka berkaitan pembahagian air berdasarkan hujah-hujah mereka yang tersendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.